Tajuk yang terakhir ya untuk malam ini adalah bab 10 kecemerlangan Malaysia di persada dunia ya. Okey. Jadi kalau kita tengok untuk tajuk ini ada dua lagi bab yang belum keluar ya, iaitu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa dan juga pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Jadi isu keamanan dan juga kemanusiaan ini dia memang sangat berkait rapat dengan dengan tsunami, dengan Syria, dengan Palestin ya, itu dia sangat berkait rapat. Okey, jadi dua tajuk ini kita akan beri penekanan lah untuk malam ini. Yang ini kita akan bincang secara umum sajalah ya, supaya kamu kena tahu juga, sebab soalan SPM ni kita tidak boleh jangka ya. Okey. Kita tengok SPM 2021. Okey, dia tanya berkaitan dengan keselamatan makanan, alam sekitar dan hak asasi manusia dan pendatang tanpa izin ya. Jadi ini kalau kita tengok tajuk ini, okey, dia adalah di bab 9 bab 10 ya. Keselamatan makanan ni adalah di bawah tajuk 10.5 ya. 10.5 ini di bawah tajuk 10.5. Okey. Cuma untuk tajuk keselamatan makanan itu ni. Okey, untuk tajuk keselamatan makanan itu kita tidak buat di dalam kita punya modul ini. Sebab apa? Sebab soalan itu sudah keluar, jadi kita tidak masukkan ya, tapi parti itu kita kasih masuklah. Okey. Sorry ada pula ada. Ni pertama ni ya. Ni isu keselamatan makanan. Jadi boleh tengok di bawah tajuk 10.5. Okey, muka surat 79 ada di situ isu berkaitan keselamatan makanan. Okey, jadi kalau kita tengok soalan ini, okey, soalan bab 10 ni dia bagi 4 markah. Setiap satu tu 4 markah. Cuma yang cikgu bagi ni, cikgu bagi 3 markah saja. 1 2 4 markah juga ya. 4 markah, 4 isi. Tapi cikgu punya target 3 markah. Jadi boleh ingat sudah 4 markah. Ini pun sama, walaupun di sini 3 markah. Tapi kalau kita tengok 1 perjanjian ASEAN, undang-undang, prinsip ASEAN, pendidikan, pencegahan, pengawalan. Jadi lebih daripada 4 markah. Ini yang paling mudah lah untuk kamu ingat berkaitan dengan soalan ini. Jadi ini juga tidak akan sentuh ya. Okey. Kemudian kita tengok yang soalan B, 10 anggota ASEAN komited untuk mengekalkan Asia Tenggara bebas daripada senjata nuklear. Okey, jadi itu kita boleh tengok di sini. Ini. Jadi 1 2 ini 3 4 5 6. Okey, boleh dapat 6 markah. Okey, tapi kalau kita tengok soalan SPM sebenar, dia 8 markah ya. 8 markah. Okey, jadi ini soalan dia adalah jawapan untuk soalan mana-mana berkaitan. Jadi maksudnya di sini
kalau dia munasabah tapi ada kaitan, kita boleh terima pakai. Jadi untuk soalan macam begini, sebaik-baiknya pelajar masukkan dulu apa yang ada di dalam sini. Ya, masukkan dulu apa yang ada dalam sini. Lepas tu barulah pelajar-pelajar tambah jawapan tersebut mengikut jawapan yang berkaitan. Contohnya kalau kita tengok di sini, 10 negara ASEAN committed mengekalkan Asia Tenggara bebas daripada senjata nuklear. Maksudnya kita tidak mau mana-mana negara Asia Tenggara ini membenarkan negara-negara yang ada senjata nuklear ini untuk menguji kekuatan senjata mereka di kawasan perairan ASEAN ini. Ya, jadi itu kita boleh bagi dia, kita punya pandangan lah. Maksudnya untuk keselamatan Asia Tenggara, semua negara di sini sepakat untuk tidak memberi kebenaran kepada mana-mana negara-negara yang mempunyai senjata nuklear untuk melakukan ujian senjata nuklear di negara kita. Itu boleh tambah. Nampak macam tidak ada dalam jawapan, tapi itu berkaitan. Maksudnya boleh diterima pakai, ya. Okey. Kemudian kedua, kita tengok soalan yang kedua ialah isu global. Ini adalah soalan kalau kita tengok soalan ini adalah di soalan 10.1, ya. Okey, 10.1. Ya, ini. Okey. Jadi yang sudah keluar, penyalaan gunaan dada, kemudian gerakan anti minyak sawit, ya. Gerakan anti minyak sawit dia pecah kepada dua jawab soalan. Satu, gerakan anti minyak sawit. Satu lagi, bagaimana Malaysia mengatasi isu anti minyak sawit. Okey. Jadi untuk yang soalan ini kita tengok, dia sudah keluar di sini. Yang ini belum. Jadi boleh beri penekananlah kepada pertindihan sempadan. Yang ini sudah. Kempen anti minyak sawit sudah. Yang pemerdagangan orang belum. Penyakit berjangkit pun belum, ya, terutamanya penyakit AIDS. Jadi ini boleh beri penekanan, ya, untuk soalan-soalan ini. Okey. Kita tengok di sini soalan C, ya. Huraikan kesan isu dada dan gerakan anti minyak sawit terhadap negara sekiranya tidak diatasi. Jadi ini dua-dua boleh. Satu, pengetahuan sejarah. Satu lagi pengetahuan am. Pengetahuan am ini maksudnya ini mana-mana berkaitan lah. Ini mana-mana munasabah. Mana-mana munasabah. Yang ini mana-mana berkaitan. Maksudnya apa kesan dada ni kalau tidak diatasi? Dan apa kesan minyak sawit ni kalau tidak diatasi? Jadi kalau kita tengok di sini, dada, ya. Kalau dia tidak diatasi, apa kesannya? Maksudnya semakin ramai masyarakat di Malaysia akan terpengaruh ataupun menjadi penagih dada. Jadi apa kesannya kalau ramai jadi penagih dada? Sudah pasti mereka ni tidak dapat memberi sumbangan untuk kemajuan negara. Itu contoh, ya. Kemudian kalau kita tengok minyak sawit pula, apa kesannya kalau tidak diatasi, ya. Maksudnya kita punya minyak kelapa sawit nanti tidak akan memberi sumber ekonomi kepada negara kita. Maksudnya kalau kita tidak atasi kempen yang dilancarkan oleh pesaingnya iaitu soya, maka maksudnya kita punya minyak sawit ini tidak dapat bersaing di peringkat global ataupun antara bangsa. Apa kesannya? Kesannya sudah pasti banyak ladang-ladang kelapa sawit yang akan mengalami kerugian. Banyak kilang-kilang yang memproses kelapa sawit akan mengalami kerugian. Jadi selain itu kesannya juga ialah mungkin bila tutup kilang-kilang ini,
maka sudah pasti ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Itu secara munasabah lah yang kita boleh jawab ya. Okey. Itu untuk yang soalan satu soalan ini, soalan satu ya. Okey, kemudian kita tengok pula soalan SPM yang seterusnya ialah pemerdagangan manusia ya. Okay, ini pun sama, ini pun kita boleh secara logik, maksudnya macam mana mau atasi masalah pemerdagangan manusia ni boleh dijawab secara logik lah. Okey, contohnya pemerdagangan manusia ni maksudnya jual orang ya, jual orang sama ada untuk menipu seseorang itu untuk bekerja di luar negara, tapi akhirnya mereka ni dijadikan sebagai hamba. Okey, sebagai hamba, ataupun orang perdagangkan orang ni semata-mata untuk dapatkan organ. Okey, organ badan manusia tersebut. Jadi ini tu maksudnya pemerdagangan manusia. Kalau perempuan kemungkinan akan dijadikan sebagai hamba, pekerja seks umpamanya dan sebagainya lah. Okey. Jadi macam mana cara kita menangani masalah pemerdagangan manusia? Jadi ini masuk di dalam 10.4. Sorry, ini sudah keluar juga ya. Kita tidak perasan tadi. Ini sudah keluar. Jadi maksudnya tinggal 2 lagi lah yang belum keluar kan, yaitu penyakit berjangkit dan juga pertindihan sempadan ya. Okey. Ini. Jadi macam mana kita mau atasi? Ini secara berkaitan. Penguatkuasaan undang-undang. Okey, kita boleh kuasa undang-undang. Okey. Kemudian apa lagi kerajaan boleh buat ialah penggunaan media massa kan? Penggunaan media massa ataupun mengadakan kempen-kempen kesedaran supaya masyarakat Malaysia ni tidak mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran menarik untuk bekerja di luar negara ya. Maksudnya kemungkinan itu adalah satu penipuan yang boleh menyebabkan mereka ini diperdagangkan. Okey. Kemudian kita tengok soalan SPM baru-baru ni. Ini berkaitan dengan deklarasi Langkawi dan Antartika. Ini adalah di bawah tajuk 10.4 ya. 10.4 sudah keluar juga dalam SPM baru-baru ni. Iaitu yang pertama ialah deklarasi Langkawi. Okey, ini dia punya huraian, dia tanya apa usaha. Okey. Ini apakah usaha dan manfaat yang diperolehi. Jadi kalau soalan macam begini kena jawab dua. Okey, maksudnya pertama jawab dulu satu perenggan berkaitan dengan pertama jawab dulu satu perenggan berkaitan dengan apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh negara untuk menjayakan deklarasi Langkawi. Yang kedua kita cerita pula manfaat. Okey, macam mana kita mau buat ni? Maksudnya satu perenggan usaha, satu perenggan manfaat. Boleh saja yang baiknya ini 3 untuk dapat 6 markah. Tapi kalau tidak ada idea boleh saja 2 di sini, manfaat 4 ataupun manfaat 2 usaha 4 boleh juga. Okey, tak boleh juga saya banyak idea di bahagian manfaat. Usaha 1, manfaat 5. Yang penting mesti ada kedua-duanya ya. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh buat dia secara seimbang lah ya, seimbang ya. Okey. Tengok ini, kita boleh tengok ini dia punya usaha ya. Ini usaha. Ini semua usaha. Menangani isu alam sekitar ni semua adalah usaha. Okey. Apa manfaatnya? Manfaat ni dia boleh apa ni? Boleh secara munasabah. Usaha ni tak boleh sebab dia mau usaha kerajaan kan. Jadi itu tidak boleh. Tapi manfaat tu kita boleh apa ni? Boleh secara munasabah lah. Okay, contohnya manfaatnya dari segi kesihatan lah kan. Sebab di sini usaha deklarasi ini ialah untuk menangani masalah pencemaran. Jadi manfaatnya bila isu pencemaran ini berjaya diatasi, maka sudah pastilah kesihatan itu lebih terjamin. Okey.
Kemudian yang kedua, kalau kita boleh tengok di sini ialah melaksanakan anugerah Langkawi, ya. Okey. Jadi apa dia punya manfaat? Maksudnya melahirkan masyarakat Malaysia yang lebih kreatif lah. Maksudnya setiap bila kita mau menang, kita akan berusaha macam mana lagi cara untuk kita cipta inovasi-inovasi yang boleh menyumbang kepada penjagaan alam sekitar. Okey. Kemudian kita tengok lagi sini pembangunan negara. Pembangunan negara ni apa? Maksudnya bila negara kita ini cantik, bersih, okey, sudah pasti ramai pelancong-pelancong yang akan datang ke negara kita. Maka itu juga manfaat untuk meningkatkan ekonomi melalui kemasukan, ya, pelancong-pelancong luar daripada negara luar untuk datang melalui Malaysia. Jadi senang kan saat usaha menangani alam semesta, isu alam sekitar, memberikan anugerah, okay, kemudian melaksanakan dasar alam sekitar. Dia punya manfaat kesehatan, kemudian lebih masyarakat lebih kreatif untuk mencipta inovasi berkaitan dengan alam sekitar dan menggalakkan lebih ramai pelancong-pelancong daripada luar datang. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang kedua ialah peranan ni usaha menjadikan Antartika ni kutub selatan, ya, yang sejuk ni, tempat yang sejuk, warisan sejagat. Warisan sejagat ni maksudnya tanggungjawab menjaga Antartika ni dia bukan di bawah satu negara saja, tapi adalah tanggungjawab seluruh dunia, ya. Sebab kenapa seluruh dunia? Kalau kutub utara ataupun ais mencair di kutub selatan ini, maka dia akan menyebabkan bukan saja di Alaska ataupun di kutub utara itu banjir, tapi banjir itu juga akan melibatkan seluruh dunia termasuklah negara kita. Jadi sebab itulah tanggungjawab itu bukannya hanya untuk negara kita saja, tapi melibatkan semua negara. Oke, jadi apa usaha Malaysia dalam menjadikan Antartika ni warisan sejagat? Warisan sejagat ni adalah sedunia. Okey. Jadi kita boleh nampak di sini usahanya ialah ini. Okey, dia ada 3 rupanya di sini, ya. Satu Langkawi. Yang kedua ialah sidang kemuncak bumi. Okey, dan yang ketiga ialah Antartika. Yang ini belum keluar lagi, ya. Ini belum keluar. Okey. Jadi ini antara huraian-huraian lah yang boleh dijadikan sebagai jawapan untuk macam mana peranan Malaysia. Tengok ini dia mendesak. Dia pun bangkitkan supaya jangan lagi ada penerokaan terhadap benua ais ni. Sebab apa? Dibimbangkan ketulan-ketulan ais ni akan mencair. Jadi tengoklah kalau macam kita minum air kan, bila ais tu cair, kita punya minuman tu dia akan penuh, tumpah. Jadi itu yang akan berlaku banjir besar yang boleh menyebabkan kesannya bukan hanya di Antartika tetapi juga di seluruh dunia, ya. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya sini, ya. Infografik berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari. Ya. Pembangunan lestari, ya. Okey. Jadi soalannya ialah berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah PBB? Okey, di sini kita punya jawapannya. Untuk menyelesaikan masalah dalam infografik tersebut, ya. Jadi kita jawab sini, ya. PBB fokus untuk menyelesaikan masalah dalam infografik tersebut berkaitan matlamat pembangunan lestari. Ini dulu kita ambil. Berkaitan matlamat pembangunan lestari. Okey, PBB fokus untuk menyelesaikan masalah dalam infografik
dalam infografik tersebut berkaitan matlamat pembangunan lestari. Okey. Lepas tu baru kita okey. Hal ini bertujuan ya. Ini dia punya isi utama ya. Ini dia punya isi utama. Hal ini bertujuan supaya tiada lagi kemiskinan ya. Maksudnya tiada lagi kemiskinan. Okey. Kenapa PBB mau tiada lagi kemiskinan? Itu kamu anulah. Kamu punya maksud tersirat lah ya. Maksud tersiratnya. Jadi kalau infografik nih sebaik-baiknya kita buat step by step lah ya. Maksudnya kita bagi dulu tiada kemiskinan, baru kita bagi dia kita punya tersirat. Berbanding dengan petikan kita boleh terangkan dulu keseluruhan maklumat dalam petikan, baru kita bagi kita punya komen. Tapi yang ini kalau boleh sebaiknya satu-satu lah. Okey, kenapa kita tidak mau, kenapa kita PBB mau tiada kemiskinan? Okey, supaya semua manusia di dunia ini hidup dengan selesa ya, hidup dengan selesa. Okey, itu antara dia punya matlamat lah, kita boleh tulis. Okey, kemudian yang kedua, seterusnya PBB menekankan tiada lagi kelaparan sipar. Okey, kemudian kita komen ni, kenapa tiada kelaparan sipar? Okey, supaya maksudnya semuanya ini memperolehi makanan yang seimbang, okey, supaya masyarakat boleh hidup bahagia. Okay. Seterusnya masuk lagi ini. Okay. Selain itu pula ialah PBB menekankan tentang kesihatan. Kita kaitkan semua PBB mengaitkan dengan kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Okey, kenapa perlunya kesihatan dan kesejahteraan yang baik ni? Kita bagi kita punya komen. Okey, sebab kesihatan ni boleh meningkatkan taraf hidup. Okay, masyarakat boleh memberi sumbangan yang bermanfaat ya kalau dia sihat untuk kemajuan negara. Okey. Kemudian akhir sekali ialah pendidikan berkualiti. Okey, kenapa perlunya pendidikan berkualiti? Untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai berilmu pengetahuan. Okey. Teranglah kenapa pentingnya ilmu pengetahuan ni. Banyak dia punya manfaat di situ, kata boleh terangkan. Jadi secara umumnya untuk infografik ini pun kita sudah boleh dapat 5 markah ya. Itu 1 di sini, matlamat pembangunan lestari. 2, tiada kemiskinan. 3, kelaparan sipar. 4, kesejahteraan dan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Dan 5, pendidikan berkualiti. Okey, kemudian tadi huraian tadi ya. Kenapa perlunya pendidikan berkualiti? Contoh tadi, untuk melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Okey, kenapa kita perlu ilmu pengetahuan? Supaya kita boleh memberikan idea-idea yang baik, untuk kemajuan ataupun pembangunan negara, ataupun supaya kita mempunyai ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Jadi banyak isi-isi penting yang kita boleh guna pakai. Kalau tidak ingat, boleh guna dalam prisik lah ya. Ada ilmu pengetahuan kan, melahirkan masyarakat yang kreatif, inovatif, supaya kita mahir. Itu pun boleh diguna pakai untuk menjawab soalan ini. Jadi itu soalan yang sudah keluar ya. Jadi sekarang kita akan beri fokus kepada 2 soalan yang belum keluar, yaitu 10.2 dan 10.3. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit, jadi kita cepatkan untuk 10.2 dulu ya. 10.2. Okey, 10.2. Okey, ada 4 tajuk yang penting di sini. Yang pertama ialah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Ya, apa peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa? Okey. Kemudian yang kedua, apakah kepentingan kerjasama dalam pembangunan ekonomi 3 segi? 3 segi ni maksudnya 3 negara lah. Johor, Singapura dengan Indonesia. Okey, kemudian apa sebabnya berlaku kemelesetan ekonomi? Kemelesetan ekonomi ni adalah kejatuhan ekonomi negara lah ya. Kemelesetan ekonomi, kejatuhan ekonomi negara. Jadi
Jadi semakin rendahnya nilai ringgit berbanding dengan dolar, ya contohnya kalau kita tengok ini oke lah. 1 ringgit 1 dolar sama dengan 3 ringgit 80 sen. Nah, kalau sekarang nih 1 US lebih kurang 4 ringgit 40 sen. Jadi maksudnya makin naik atau makin jatuh? Jadi makin jatuh lah kalau ditengok secara logiknya. Oke, jadi apa sebab berlakunya kemelesatan ekonomi ini? Salah satu daripadanya ialah kejatuhan nilai ringgit. Yang kedua ialah spekulasi mata wang. Spekulasi mata wang ini ialah dia beli duit ini. Contoh ya, dia beli ringgit. Pada masa ringgit tu bernilai 3 ringgit 80 sen. Kemudian bila dia tengok di pasaran antarabangsa, nilai ringgit itu sudah jadi meningkat. US itu meningkat, maka dia beli murah tapi dia jual dengan harga yang mahal. Jadi maksudnya itu dia punya keuntungan. Oke, kemudian bila kita punya ekonomi merosot, maksudnya bila ekonomi merosot sudah pasti kilang-kilang tidak boleh berkembang dengan baik, ya, sebab tidak ada sumber, tidak ada duit yang dijana untuk menambahkan modal itu. Jadi pelabur-pelabur pun sudah pasti diorang akan keluarkan modal mereka, sebab diorang akan cari lagi mana-mana negara yang pasarannya lebih baik. Nah, jadi ini secara langsung akan menjelaskan ekonomi negara. Jadi ada banyak cara yang dilakukan oleh negara. Salah satu daripadanya ialah tidak menggunakan plan perancangan tabung kewangan. Ini adalah satu badan antarabangsa yang memberi pinjaman kepada negara yang menghadapi masalah keuangan. Nah, tapi kenapa Malaysia tidak mau pinjam? Sebab kalau dia pinjam daripada tabung kewangan antarabangsa ini dan Malaysia tidak mampu untuk bayar, maka kita punya ekonomi, bukan saja ekonomi, malahan kita punya sistem politik juga akan dikuasai oleh badan tabung kewangan antarabangsa. Ini bijaknya pemimpin kita, mereka berfikir lebih luas. Jadi untuk mengelakkan negara kita dikuasai bukan setakat dari segi ekonomi tapi dari segi politik juga, maka kita tidak buat pinjaman, tetapi kita tambat. Maksudnya kalau mana-mana negara yang mau berurus niaga, mereka kena akur bahwa walaupun di luar daripada negara kita mungkin US punya nilai itu tinggi, tapi di bawah zaman pemerintahan Tun Mahathir dia ikat atau tambat dolar ini dengan ringgit ini dengan hanya 3 ringgit 80 sen. Jadi usaha ini dia berjaya memulihkan ekonomi negara. Oke, kemudian apa manfaat pengantarbangsaan sistem keuangan Islam? Oke, bila kita sebut sistem keuangan antara Islam ini, dia banyak kerjasama dengan OIC lah. Jadi kalau kamu tengok di dalam OIC itu banyak dicerita tentang sistem perbankan Islam ya. Oke, kita tengok kita punya nota. Oke, di dalam nota pun kita oleh karena soalan ini belum keluar lagi ya. Nah, jadi kita sudah buat. Maksudnya yang ini adalah dia punya isi utama. Nah, jadi di sini pun kau sudah boleh dapat 5 markah ya. Jadi yang macam mana cara mau dapat markah? Oke, contoh soalannya. Ini soalan kalau kamu nampak macam di dalam buku itu kamu nampak kenapa ada 2 soalan ya? Satu, terangkan peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Satu lagi, kamu tengok bagaimana Malaysia terlibat dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Soalan yang berbeza tapi jawapannya sama. Nah, ini kadang-kadang pelajar perlu faham macam mana, sebab ini kan bagaimana ini adalah cara ini sama dengan peranan, sama juga dengan usaha. Jadi maksud yang sama tu yang pelajar perlu faham. Okey. Jadi yang paling mudah, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ialah meluaskan pasaran ekonomi. Jangan begitu, tergantung. Jadi peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ialah meluaskan pasaran ekonomi negara di peringkat antarabangsa. 1 markah. Ini tak ingat yang ini. Seterusnya Malaysia menentang. Ini dominasi ini maksudnya kita tidak mau ekonomi itu mentang-mentanglah negaranya maju,
ada orang lah yang kuasai semua ekonomi, kita tidak mau, jadi kita menentang. Ini kena paham lah. Sebab ini lantang bersuara kan, jadi kena tambah. Selain itu Malaysia menentang dominasi ekonomi yang dikuasai oleh negara-negara maju. Okay, seperti Amerika Serikat dan juga China umpamanya. Okay, dua marka. Okay, selain itu ialah mewujudkan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga antara kalau boleh ingatlah yang tiga tadi, Indonesia, kemudian Johor, satu lagi apa tadi, Singapura, ya, tiga, Johor, Singapura dan juga Riau, yaitu Indonesia. Sudah tiga marka kan. Oke, selain itu menangani ekonomi, kemelisertaan ekonomi, dan yang terakhir antarabangsaan keseimbangan keuangan. Oke, kalau mau gabung boleh gabung dua sajalah. Oke, contoh ini, jangan gabung satu kali semua. Oke. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ialah meluaskan pasaran ekonomi dan menentang menentang dominasi ekonomi yang dikuasai oleh negara-negara maju. Sudah boleh dapat dua marka. Oke. Tapi kalau boleh ingatlah, satu fakta, satu uraian, satu fakta, satu uraian. Itu tengok kamu punya kemampuan. Kalau boleh buat macam itu yang terbaik, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, tajuk yang terakhir, ada 3 minit lagi. Ini tahun lepas memang kita target dua-dua ni tidak keluar, dia keluar pula PJ Langkawi dan juga Antartika. Okey. Tapi kalau kita tengok dari segi trending soalan itu kan, dia macam berselang-seli. Tahun lepas dia keluar di bab 9. Tahun ini dia keluar di tahun 2023 dia keluar di bab 10. Jadi adakah tahun 2024 ni dia akan keluar balik lagi bab 9? Dia berselang-seli. Itu kita tidak boleh jangka. Yang pasti daripada dua bab ni akan ada satu soalan yang akan keluar. Okey. Kita tengok di sini. Okey, ini tersilap Ya, satu slide ni. Ini soalan salah. Sepatutnya soalan ini berkaitan dengan terangkan pelibatan rakyat. Okey. Terangkan pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Okey, jadi nanti kasih betulkan. Terangkan pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Okey. Okay, jadi tajuk ini kalau kita tengok dia di bawah tajuk 10.3. Ya. Di bawah tajuk 10.3. Okay, yang pertama Palestin, ya. Yang kedua ialah Syria. Okay, ini Palestin ini tadi adalah Zionis, ya, Israel. Pencerobohan Israel. Yang ini perang saudara. Okay, kemudian tsunami, ini banjir besar lah di Aceh dan juga di Sri Lanka, ya. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi jawapan, okey. Setiap negara ini, contohnya di Palestin, dia ada dia punya spesifik sumbangan Malaysia. Okey, contohnya kalau kita tengok di sini sumbangan sokongan padu, ya. Jadi macam soalan begini. Okay. Walaupun soalan ini soalan sudah lama berlaku, tapi bila kita tengok contohnya, kita bagi tengok sumbangan yang baru-baru ini apa? Ni campaign solidarity. Itu kan tidak ada di dalam buku teks. Kalau kita tengok campaign solidarity ini tidak ada dalam buku teks, tapi ada usaha yang dilakukan oleh Malaysia untuk menunjukkan sokongan kepada rakyat Palestin. Itu boleh dipakai, boleh diterima pakai dalam jawapan. Jadi apa saja, walaupun dia tidak dalam buku teks tapi memang dilakukan, sebab itu baru kita buat 2024 penulisan buku teks ni dia sudah bermula pada 2017, ya.
2017. 2017. Oke. Secara umumnya memang ada spesifik. Contohnya tabung Palestina, oke. Hantar bantuan makanan, misi bantuan. Nah, ini pun kita tengok nih, misi bantuan ini ada juga di dalam tajuk bab 9 tadi kan. Oke, dan dia punya NGO. Begitu juga dengan di Syria, kan? Di Syria pun ada khusus dia punya jawaban-jawaban. Oke, itu kamu boleh tengoklah kalau kamu boleh ingat, itu lebih bagus. Oke. Dalam masa yang sama, bila kita sebut sumbangan, ada sumbangan yang sama kan? Contohnya kalau kita tengok macam ini, misi NGO, oke, misi NGO bantuan. Ini pun ada bantuan. Jadi ini jawaban-jawaban yang sama, oke. Cuma kita boleh dapat markah. Contohnya sumbangan Malaysia yang memberi bantuan makanan dan perubatan. Sampai sinilah. Oke, kalau boleh ingat ini boleh dapat lagi ekstra markah. Oke. Ini bantuan, tengok, kemanusiaan, pendidikan, dan bantuan ini biasanya makanan, pendidikan, perubatan. 3 ni lah. Makanan, perubatan, sama pendidikan ya. Jadi NGO ni pun kalau kita mau ingat yang senang, kita ambil macam ini, Cinta Gaza Malaysia. Ini Cinta Syria Malaysia. Ini kita ubah saya nama tempat tu kan. Syria, Palestin tu adalah Gaza. Jadi sudah boleh ambil satu contoh untuk NGO. Begitu juga dengan tsunami ni pun sama juga. Tengok ada bantuan, ada misi, ada NGO. Jadi itu yang berbeza. Jadi perkataan-perkataan yang sama ini boleh memudahkan kamu lah. Selain kamu boleh ingat secara spesifik yang seperti yang Cikgu bagi tahu tadi mengikut tajuk yang khusus, ada juga jawapan-jawapan yang umum. Oke, ini antara contoh-contoh yang kita boleh guna pakai. Contohnya infrastruktur, semua bantuan dibuat sama ada di Syria, di Palestin, di Aceh ataupun di Sri Lanka. Memang ada sukarelawan di Malaysia yang buat sekolah, buat sekolah, dan juga membina anak rumah yang yatim. Dan ke semua negara tadi memang Malaysia ada salurkan bantuan sama ada perubatan, makanan, dan juga pendidikan. Dan Malaysia juga turut mengantar misi kemanusiaan. Ini satu memberikan bantuan, kena beza. Satu memberikan bantuan kemanusiaan, satu lagi menyertai misi. Maksudnya dia ikut pertumbuhan sama ada daripada negara kita sendiri ataupun daripada negara lain untuk memberikan bantuan kebajikan dan sukarelawan ya. Kemudian mengadakan kempen ni dua sajalah. Satu kempen Solidarity Palestin, satu lagi kempen Air for Syria. Jadi ini untuk Palestin, ini untuk Syria. Dan kemudian NGO kita tengoklah, kalau Palestin Cinta Gaza Malaysia, kalau Syria Cinta Syria Malaysia. Okey, untuk Aceh dan Sri Lanka ada dua pertumbuhan yang bantu tsunami ni, iaitu ABIM dan Mercy, sebab dia punya isu sama, iaitu ancaman tsunami. Jadi ABIM ni dan Mercy ni dia buat bantuan, NGO-nya tu pergi ke Aceh dan juga Sri Lanka. Okey. Cikgu rasa setakat itu saja untuk malam ini. Masa pun sudah lebih 4 minit. Cikgu harap apa yang cikgu kupaskan berkaitan dengan tajuk ini kamu jelas, dan kamu boleh fikirlah macam mana strategi yang kamu buat. Adakah perlu kita buat secara spesifik ataupun secara umum, ataupun kita ambil spesifik dua sahaja, kemudian yang lain kita tambah kepada umum. Bagi pelajar yang mempunyai ingatan yang luas, cikgu rasa kamu boleh ingat yang spesifik lah. Tapi bagi pelajar yang mungkin menghadapi sedikit masalah bagi mengingat secara spesifik, mungkin boleh ambil dua, dan yang lain tu boleh top up dengan isi-isi yang secara umum. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu buka dulu, kalau ada soalan boleh tanya. Ya, kita sangat duka cita ya, hanya 41 orang saja yang hadir. Mungkin juga Asrisa ada yang mau disampaikan berkaitan dengan kehadiran.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tengok mendekat ceritakan dah, kalau 36 ni macam satu kelas je. Yang sebenarnya macam satu kelas je, tapi tahniah yang hadir. Kalau